benda-benda yang mana mutaqabilat, bertentangan, tinggi, rendah, hitam, putih, besar, kecil. Jadi Allah, bila dia kata Allah berkehendak, dengan erti kata Allah akan mengkhususkan satu-satu benda tu dengan salah satu daripada dua kemungkinan yang saling bertentangan. Mereka sebut sebagai mutaqabilat sittah. Sebagai contoh, antara bawah dan atas, dua-dua mungkin kan, betul tak? Tetapi Allah hendak dia berada di atas, dengan erti kata Allah khususkan dia dengan, dia tu manusia tu dengan tempat atas, tidak di bawah. Itu maksud iradah. Allah jadikan dia lelaki, bukan perempuan. Itu maksud iradah. Yang mereka katakan takhsis. Cuma kalau kita tanya, kenapa Allah takhsis gitu? Mestilah sekali mereka pun kata takhsis yang layak bagi Allah jugalah. Jadi kita berkata begitulah juga mahabbah yang layak bagi Allah, iradah yang layak bagi Allah. Nampak tak tuan-tuan? Sebab dalam kitab-kitab akidah salaf, mereka kata mahabbah ni bukan iradah, qudrah bukan kuasa. Jadi mereka tak benar untuk takwil. Jadi kita kena sabitkan sifat mahabbah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sabitkan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak tuan-tuan? Bagi tahu kepadanya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kenapa mereka takwil? Sebab dia kata sebelum ni Allah tak cintai. Sebab cinta ini di sisi kita akan terhasil apabila manusia melakukan sebabnya, iaitu melakukan ketaatan. Allah cinta. Kalau dia tak buat, Allah tak cintalah dia. Jadi pada mereka ini adalah benda yang mana berubah, sekejap cinta, sekejap tak cinta, berlaku perubahan. Perubahan ni sifat makhluk. Jadi kita tak pernah fikir panjang. Kita kata orang yang mana buat apa yang Allah suka, Allah cintai dia. Orang yang buat benda Allah tak suka, Allah benci pada dia. Bas, hoga. Macam mana? Luar daripada kemampuan untuk kita fikir. Dan kita tak pernah tengok pun ketika mana Allah Ta'ala suka, cinta, Allah marah tu macam mana, bentuk, zat, rupa Allah Ta'ala, kita tak tahu. Nampak tak tuan-tuan? Yang kita tahu ada dalam hadis Allah SWT, sebagaimana pada hari kiamat nanti Allah marah pada hari ini dengan satu marah yang Allah Ta'ala tak pernah marah sebelum ni. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak marah, tidak akan marah sedemikian rupa selepas daripada hari tersebut. Nampak tak? Dalam hadis syafaat kita akan jumpa nanti, Allah SWT tidak pernah marah sedemikian rupa pada hari ini dan selepas ini. Jadi wallahu alam, kalau kita marah anak pecahkan gelas, dengan marah anak gores kereta BMW Merc yang baru beli tu, tak sampai calabala, saya rasa tak sama, betul tak? Kita boleh tengoklah makhluk, tapi Allah kita tak tahu. Wallahu alam. Kita kata sifat marah tu sabit bagi Allah SWT. Cuma mereka akan takwil, kata marah ni iradatul intiqam. Allah SWT ingin membalas dengan balasan punishment. Punishment apa? Bahasa Melayu? Hukuman. Betul? Dia apa biasa dia? Nampak tak tuan-tuan? Kalau kita cuba pergi dalam-dalam, dia orang pun tak boleh jawab juga lah sekali. Kenapa Allah nak intiqam? Jadi kita senang je tuan-tuan, Allah SWT mempunyai sifat mahabbah yang layak bagi Allah. Dan Allah SWT mencintai hambanya yang taat dengan sifat tersebut. Bab qaulillahi tabaraka wa ta'ala, qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Bab berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kamu serulah, sama ada seru Allah, nama Allah menggunakan lafaz Allah, ataupun seru menggunakan lafaz Ar-Rahman. Tak kira lafaz mana yang kamu guna, sebenarnya itu ialah baik dan kamu menyeru zat yang sama, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Falahul asmaul husna, dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kalau Jahmiyah dulu yang gulat, yang melampau di kalangan mereka, mereka kata Allah tak ada sifat, tak ada nama. Tetapi di sisi ahli sunnah, Allah mempunyai nama-nama yang baik, dan nama-nama ini menunjukkan kepada sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak tuan-tuan? Contoh, siapa yang hafal Asmaul Husna? Alim, Basir, Sami', Qadir, Halim. Nampak tak? Itu ialah nama-nama bagi Allah. Tetapi nama ini ialah nama yang mana menunjukkan kepada sifat. Nampak tak tuan-tuan? Zat Allah satu tu lah. Habis kita panggil dia dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Cuma Ar-Rahman, Ar-Rahim merujuk kepada zat, nama merujuk kepada zat. Tetapi dalam masa sama ia menunjukkan kewujudan sifat, iaitu sifat rahmah. Nampak tak?
Qadir merujuk kepada nama yang merujuk kepada zat, iaitu Allah. Tetapi adanya bagi Allah sifat kudrah. Nampak tak? Halim, kita selalu terjemah satu orang yang gentle. Terjemah bahasa Melayu saya tak tahulah tuan-tuan. Satu rajulun halim, satu orang lelaki yang mana sangat gentle. Dia kalau bahasa Korea dia sebut hanamja. Maksudnya orang yang mana cool. Kita nak terjemah sifat Allah mungkin macam tu. Allah cool. Mana boleh, tapi bukanlah tak boleh. Itulah kata masalah bahasa Melayu ni, kita tak ada satu benda yang jelas kita boleh guna. Tuan-tuan nak terjemah apa? Halim. Satu orang yang gentle, tuan-tuan kata gentleman pula. Satu orang yang cool. Halim. Halim ni orang yang mana sangat, orang Kelantan kata tertik terening, orang yang tak cepat marah, orang yang boleh self conduct dia sangat bagus. Nampak tak? Dah terpusing-pusing dah perkataan tu, perkataan ni nak guna untuk terjemah. Jadi dia merujuk kepada sifat hilmnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, sangat penyabarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kata sabar tu lebih khusus berbanding dengan hilm. Hilm tu lebih besar berbanding dengan sabar. Nanti kita akan jumpa tuan-tuan. Ala kullin, bagi Allah SWT nama-nama yang baik. Saya selalu sebut, ustaz kami bagi tahu, manusia ni kenapa dia bagi nama? Sebab ada hakikat yang sama banyak. Manusia ni tuan-tuan, saya manusia, tuan-tuan manusia. Berapa ramai manusia dalam ni? Apa itu manusia? Hayawanun natiq, iaitu satu benda hidup yang mana boleh berfikir. Betul tak? Jadi untuk bezakan, bagi nama lah senang. Kalau tak kita kata, oh panggil fulan yang mana tinggi, berapa ramai orang tinggi. Panggil fulan yang tinggi, cerah-cerah sikit, berapa ramai orang tinggi, cerah-cerah sikit. Nampak tak? Jadi nak tak nak, kita bagi nama je terus. Kalau ada dua orang yang nama sama, kita bezakan dengan nama ayah, atau kita bezakan dengan negeri. Sebab apa? Nama diberi adalah untuk membezakan orang yang mana hakikatnya sama, manusia sama manusia. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak ni? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala esa satu je tuan-tuan. Kenapa Allah Taala ada banyak nama? Nama diberi adalah untuk bezakan antara hakikat yang sama. Nampak tak? Saya manusia, fulan manusia, hakikat yang sama. Nak bezakan, bagilah nama A, B, C ke, tak kisah. Dan nama manusia tidak ada kaitan dengan sifat dia secara umum. Bagilah budak yang bodoh piang, kita bagi nama dia cerdik, tak ada masalah. Sebab cerdik itu nak tunjuk kepada zat batang tubuh itu je, supaya tak tertukar dengan orang lain. Dia lahir-lahir, anak dia hitam legam, dia bagi nama putih, boleh tak boleh? Boleh. Sebab nama untuk manusia tidak mensyaratkan kena sama dengan sifat dia. Nampak tak tuan-tuan? Walaupun nama-nama yang baik ini biasanya akan bagi kesan. Sebagai contoh Zulhilmi, saya jumpa ramai orang nama Zulhilmi yang mana dia ada sifat yang sangat bagus, gentle, tak cepat marah dan seumpamanya. Cumanya secara umum bagi nama adalah bukan kerana sifat yang ada pada diri dia. Orang tu ketok tuan-tuan, pendek, tapi ayah dia bagi panjang, bin, apa-apa je lah. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab kita nak bezakan. Sebab tu ada orang pun nama anak Facebook, Twitter, orang macam-macam tuan-tuan. Sebab dia tahu dah tujuan dia adalah untuk bezakan anak dia daripada anak orang lain. Jadi dia tak fikir dah maksud. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, walillahil asmaul husna, bagi Allah ialah nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, dan suruhlah Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama tersebut. Sebab nama ini bukan hanya merujuk kepada zat, tetapi nama ini yatadammanus sifah. Di dalam itu ada makna yang merujuk kepada sifat. Allah bersifat dengan sifat sekian. Nampak tak tuan-tuan? Sebab kita ahli sunnah mensabitkan sifat bagi Allah. Nampak tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kamu serulah Allah dengan nama Allah, ataupun serulah Allah Tuhan itu dengan nama Ar-Rahman, tak kisah. Ayyamma tad'u, tak kira yang mana pun kamu panggil, fadzalika hasan, itu dia punya jawapan. Itu semua baik, betul, tak ada masalah. Falahul asmaul husna, dan bagi Allah SWT nama-nama yang baik.
Nama-nama yang mempunyai makna. Nampak tak tuan-tuan? Jadi ada setengah riwayat, kalau dia kata yang kenapa turun ayat ni, dia kata ada orang musyrikin, dia kata bukankah Muhammad ni mengajak kita kepada tauhid? Sekarang ni dah sebut Allah Ar-Rahman. Dia kata ini nama, tetapi zatnya tetap Allah yang satu. Kamu ni ada Lat, Uzza, Manat ke apa yang berbeza, tapi Tuhan kami Tuhan yang esa, tetapi ada nama yang banyak. Nama merujuk kepada zat yang sama, tetapi dalam masa yang sama nama ini merujuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat kesempurnaan yang banyak. Nampak tak? Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Shalom. Ada setengah kata ayat ini diturunkan kerana Yahudi dia namakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Ar-Rahman, tetapi orang Islam dia jarang sebut Ar-Rahman, betul tak? Kita kan banyak sebut Allah, 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 betul tak? Jadi dia kata kamu ni banyak sebut Allah je, tak sebut Ar-Rahman. Jadi turunlah ayat. Kalaulah ayat ini sebagai jawapan kepada persoalan Yahudi, panggil Allah ke, panggil Ar-Rahman ke, ia merujuk kepada zat yang sama. Nampak tak? Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bihi qala hadatsana Muhammad qala akhbarana Abu Muawiyah an al-Amash an Zaid bin Wahb wa Abi Dhabyan an Jarir bin Abdullah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullahu man la yarhamun nas. Jadi Muhammad di sini tuan-tuan bukan Muhammad yang kita bahas tadi. Muhammad di sini ialah Muhammad ibn Salam. Ada baca Muhammad ibn Salam Al-Bikandi, antara guru Imam Bukhari rahmatullahi alaih, daripada Muawiyah, Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim, daripada Al-Amash Sulaiman bin Mihran Al-Amash, daripada guru dia Zaid ibn Wahab dan juga Abi Dhabyan, daripada Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati orang yang mana tidak merahmati manusia yang lain. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak merahmati orang yang mana tidak merahmati orang lain. Cuma kita kata rahmat manusia itu tak sama dengan rahmat Allah. Rahmat Allah dengan segala kesempurnaannya. Nampak tak? Cuma di sini perkataan rahmat ni, daripada rahmat itu, sifat Allah itu adanya nama Ar-Rahim dan juga Ar-Rahman. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan iaitu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Cuma ulama bahaslah Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim yang mana lebih banyak makna dia, lebih kuat makna dia. Perbahasan ni tuan-tuan pelbagai pendapat. Saya kalau banyak-banyak sangat pendapat ni saya tak suka sangat nak cerita banyak, sebab kita nak tarjih pun susah. Jadi kita kata Allah Ta'ala mempunyai sifat rahmat, dan Allah menamakan dirinya sebagai Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman ni ada orang kata lebih kuat maknanya sebab dia rahmat yang mana merangkumi seluruh manusia, beriman ataupun kafir. Nampak tak? Di dunia ini ada yang kata Ar-Rahim lebih kuat sebab dia hanya khusus bagi orang yang beriman pada hari kiamat sahaja. Perbahasan panjang, tetapi saya suka dengan satu terjemahan daripada Maulana Abdul Rahman Ashrafi rahmatullahi alaih. Tapi saya tak tahulah dia ambil daripada mana. Saya dengar dia mengajar tafsir, bila dia kata Bismillahirrahmanirrahim, syuruh kertahu Allah ke naam se jo bari-bari nikmat karne wala, bar-bar nikmat karne wala. Dia kata aku mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat-nikmat yang besar, dan memberikan nikmat yang besar itu berkali-kali. Dia terjemah Ar-Rahman yang memberikan nikmat yang besar-besar, dan Ar-Rahim memberikan nikmat berkali-kali. Tak? Jadi wallahu alam.
Tuan-tuan boleh cek sendirilah. Yang mana lebih kuat, Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke, itu bukan tempat dia. Cumanya kita nak bagi tahu daripada sifat rahmat itu, Allah Subhanahu Wa Taala namakan diri dia dengan Ar-Rahman dan namakan diri dia dengan Ar-Rahim. Nampak tak tuan-tuan? Jadi bagaimana Allah rahmati? Dengan cara layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak pernah takwil, sahabat tak pernah takwil. Betul tak? Tabi'in tak pernah takwil. Bahkan yarhamu dengan yarhamu duduk satu baris. La yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak merahmati orang yang mana tidak merahmati manusia. Kalau kita tengok terjemahan Melayu ni, apa dia tuan-tuan? Dia kata Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi sesama manusia. Sumpah adalah kali dari sudut perkataan, tetapi kaifiat dia tak sama antara makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Kena pegang molek, kemah hot tu molek, kejap hot tu molek. Wabi qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Hammad bin Zaid an Asim bin al-Ahwal an Abi Uthman an-Nahdi an Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa sallam id ja'ahu rasulu ihda banatihi yad'uhu ila ibniha fil maut faqala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam irji' fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib fa'adat ar-rasula annaha aqsamat لا يأتينها فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم جميعا فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Tuan-tuan, Usamah ibn Zaid ialah cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Harithah adalah anak angkat Nabi. Usamah ialah cucu angkat Nabi. Hibbu ibn hibbi Rasulillah. Orang yang Nabi sayang, anak kepada orang yang Nabi sayang. Beliau radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan bahawasanya kami berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana datang satu orang utusan daripada salah seorang anak perempuan baginda Nabi SAW, Zainab radhiyallahu ta'ala anha, hantar satu utusan mengajak baginda Nabi SAW supaya datang bertemu dengan anak Zainab yang hampir meninggal. Nampak tak? Maka Nabi SAW bagi tahu, kembalilah kepada Zainab dan bagi tahu kepada Zainab, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ambil, dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu milik Allah apa yang Allah bagi. Dan setiap sesuatu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada tempohnya. Makhluk semua akan mati. Dan perintahlah anakku iaitu Zainab radhiyallahu ta'ala anha supaya sabar dan juga mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni tuan-tuan, kalau orang yang tak suka Nabi macam Asyah Jalil, dia akan gunalah, tapi saya tak nak bahaslah benda tu. Sebab apa? Bukan tujuan kita. Yang ni kena dengar syarahan daripada para ulama, bagaimana nak taujih, bagaimana nak faham kenapa Nabi buat macam tu. Hak tu semua orang boleh bercakap. Nampak tak tuan-tuan? Nak guna akal siapa? Nak guna kecerdikan siapa tu boleh ditaujih, boleh dia bagi tahu. Tetapi yang kita tahu, Nabi SAW satu orang yang maksum. Satu orang yang mana buat sesuatu mesti ada sebab. Kita tak dapat maklumat yang lengkap pada waktu tersebut, apa yang sedang berlaku, sampai Nabi jawab macam tu. Nampak tak? Kemudian Nabi SAW kata, balik bagi tahu, sebagaimana yang aku cakap tadi. Kemudian anak Nabi SAW iaitu Zainab telah menghantar lagi Rasul tersebut, iaitu utusan tersebut, bagi tahu kepada Nabi bahawa dia telah bersumpah yang Nabi kena datang. Jadi sebab bersumpah ni tuan-tuan, sunat untuk kita jaga sumpah orang. Tapi kalau kita duduk dengan Arab hari ni, dia bersumpah letih alik kita tuan-tuan. Wallahi, billahi alaik, kamu kena macam ni, macam ni. Letih kita kalau kita nak tunaikan.
Kita sekarang lantak engkau lah, kau bersumpah pandai engkau lah. Tapi kalau orang yang mana tak biasa bersumpah, tiba-tiba dia macam agak berkeras kita dalam satu-satu masalah, aku bersumpah dengan nama Allah, kamu kena makan. Jadi sunat untuk kita batalkan sumpah dia. Nampak tak tuan-tuan? Kita kena makan lah. Kalau kita tak makan, apa hukum dia? Dia kena bayar kafarah tak? Saya tak tahu. Kalau dah dia bersumpah dah, betul tak? Kita tak makan, dia kena bayar kafarah tak? Wallahu alam. Tapi sumpah tu pun biasanya bukan sumpah betul-betul pun. Dia macam laghul yamin je banyak. Dia ikut dan tubik mulut dia je. Tapi yang ni sebab fa'adatir rasul annaha aqsamat la ya'tiyannaha. Sebab anak Nabi SAW telah bersumpah. Jadi Nabi SAW nak bebaskan dia daripada sumpah tersebut, maka Nabi datang. Faqama Nabi SAW. Mungkin di sini kalau kita nak cerita dari sudut psikologi, emosi, berbeza orang lelaki dan orang perempuan dalam menghadapi sesuatu keadaan. Dan Nabi SAW ialah satu orang Nabi, satu orang pemimpin. Kita tak tahu Nabi bersama dengan para sahabat tu isu apa yang sedang dibincangkan. Kita tak dapat latar yang lengkap bagi sesuatu isu. Jadi orang yang jenis iman dia rosak, memang kerja dia nak cari salah Nabi, na'udzubillah, kafir tuan-tuan. Maka apa yang akan berlaku? Dia akan jumpa hadis-hadis macam ni, dia akan jadikan modal dia lah. Nabi tak sempurna, Nabi tak sayang anak, Nabi tak sayang isteri, na'udzubillah. Nampak tak tuan-tuan? Maka baginda Nabi SAW bangun bersama sebahagian para sahabat. Sa'id bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, dan setengah riwayat lain adalah sebut nama Ubay bin Ka'ab dan seumpamanya, radhiyallahu ta'ala anhum jami'a. Maka bila Nabi sampai, anak tersebut yang sedang nazak telah diberi kepada Nabi SAW. Dan pada waktu tersebut, nafas anak lelaki tersebut macam bunyi menderu yang kuatlah tuan-tuan. Orang sedang nazak, budak kan. Dia kata ka'annaha fi shannin, seolah-olah berada di dalam satu bekas air yang mana dia jadi macam berombak. Saya tak tahu nak beritahu. Senang cerita, dia berada dalam keadaan sedang nazak. Fafadat ainah, maka melihatkan keadaan tersebut, mata Nabi SAW telah bercucuran air mata. Maka Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wahai Rasulullah, kenapa ni? Apa ni? Kenapa Tuan menangis? Sedangkan sebelum ni Tuan larang orang daripada menangis, kan? Bila berlaku kematian dan seumpamanya. Dalam riwayat-riwayat yang lain, Nabi SAW bagi tahu benda ni tak ada masalah, sebab bukan kita buat-buat, bukan kita paksa-paksa, bukan kita menjerit, bukan kita berteriak, macam tak? Benda ni ialah satu kesan daripada perasaan kasih belas yang Allah SWT campakkan ke dalam hati manusia. Nabi SAW jawab, hadhi rahmatun, inilah satu rahmat. Rahmat ni sifat yang Allah bagi pada manusia. Tetapi adakah sifat rahmat yang ada pada manusia sama dengan sifat rahmat yang ada pada Allah? Tidak. Ja'alaha Allahu fi qulubi ibadi, Allah jadikan rahmat ini dalam hati hamba-hambanya. Wa inna ma yarhamullah min ibadihi ar-ruhama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang pengasih di kalangan hamba-hambanya. Jadi orang yang tak pengasih, Allah tak sayang lah. Nampak tak tuan-tuan? Faham kok? Babu qaulillahi ta'ala anar razzaqu dzul quwwatil matin. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, anar razzaqu dzul quwwatil matin. Kita tuan-tuan? Apa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tak ada tajuk. Ha? Apa bab yang ketiga sekarang? Tak ada tajuk. Oh, letih tu kita tuan-tuan tu. Ni nuskhah Bukhari mana ni, tak ada tajuk langsung ni. Jadi anar razzaqu dzul quwwatil matin ini ialah satu qiraat yang sahih daripada Ibnu Mas'ud, tetapi dia bukan qiraat yang mutawatirah. Kalau yang Ibnu Hajar, dalam naskah Ibnu Hajar dia letak ayat Quran, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Ibnu Hajar, kadza li Abi Dzarr wal Asili wal Hafsawi ala wafqi al-qira'at al-mashhurah. Tajuk bab yang ada dalam nuskah Ibnu Hajar ialah innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sebagaimana dalam surah apa ya, juzuk 27 tu? Surah Az-Zariyat.
Wa kadha huwa 'inda an-Nasafi. Dan begitu juga dalam nuskhah Nasafi, anak murid direct Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Cuma dalam riwayat orang lain, riwayat Al-Qabisi, dia guna inni anar razzaq. Dalam ni anar razzaq dzul quwwatil matin. Jadi secara umumnya ini yang saya isyaratkan tadi kepada perbezaan nuskhah. Quran yang kita baca qiraat yang masyhur innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tapi tajuk bab ni anar razzaqu dzul quwwatil matin, satu qiraat yang masyhur. Qiraat yang sahih, tidak disabitkan sebagai Quran tetapi dia sahih. So dalam ni Allah Subhanahu Wa Taala kata dia adalah Ar-Razzaq. Antara nama Allah ialah Ar-Razzaq, merujuk juga kepada orang kata sifat memberi rezeki. Sifat memberi rezeki inilah sifat fa'il. Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki, yarzuqu man yasha. Allah memberi rezeki. Dzul quwwah ay dzul qudrah, yang memiliki kudrah, yang memiliki kekuatan. Al-Matin, maksud matin apa dia tuan-tuan? Al-Matin ialah kekuatan yang kuat lah. Diterjemah apa kat situ? Saya nama-nama Allah ni bila nak terjemah saya macam tak tahu. Di sini dia kata yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga, lagi yang maha kuat kukuh kekuasaannya. Matin daripada kalimah matanah, satu benda yang kuat kukuh. Tak. Satu benda yang kukuh. Jadi Allah SWT ni maha kuat yang sangat kuat. Gitulah. Yang lagi kukuh kekuasaannya. Jadi Allah SWT mensabitkan bagi dirinya sifat memberi rezeki dan namanya ialah Ar-Razzaq. Dan Allah SWT sabitkan bagi dirinya nama Al-Matin, ada sifat matanah iaitu kukuh. Dan Allah SWT mensabitkan dia memiliki sifat kudrah. Al-Quwwah, kekuatan, sama dengan kudrah lah. Nampak tak? Dzul quwwah ay sahibul quwwah, pemilik kekuatan. Jadi nama Allah Subhanahu Wa Taala merujuk kepada zat Allah. Itu satu. Dan satu lagi nama di dalamnya juga ada makna sifat. Nampak tak? Allah bersifat dengan sifat kudrah, Allah bersifat dengan sifat quwwah, Allah bersifat dengan sifat matanah. Matanah tu yang kita kata kukuh, kekuatan yang kukuh, yang sangat-sangat kuat dan hebat itu. Jadi Imam Bukhari rahmatullahi alaih bawa ayat Quran. Kalau kita tengok banyak Imam Bukhari akan bawa ayat Quran kemudian bawa hadis. Nak bagi tahu bahawasanya isu-isu sifat ni bukan hanya dalam hadis sahaja, ia ada dalam Quran pun. Nampak tak? Jadi Mu'tazilah mungkin dia akan tolak hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah atas dasar dia khabar ahad. Maksudnya bukan riwayat daripada golongan yang ramai. Jadi khabar ahad ni mungkin tersalah, nampak tak? Berlaku kesilapan dan seumpamanya. Tetapi sekarang Imam Bukhari telah kuatkan dengan ayat Quran. Ayat Quran mutawatir kot. Mu'tazilah tak boleh nak cakap apa pun. Jadi apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi ada dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam hadis Nabi ada dalam Al-Quran. Wa bihi qala hadatsana Abdan an Abi Hamzah an Al-Amash an Sa'id bin Jubair an Abi Abdurrahman As-Sulami an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ahadun asbara ala adhan sami'ahu min Allah yad'un aw yad'una lahu al-walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Abdan di sini kan dulu masa kes terjemah Sahih Bukhari ni ada orang terjemah abdan, dua hamba. Abdun satu hamba, abdan ni dua hamba. Bukan abdan dua hamba ke satu hamba, tuan-tuan. Ini dia punya gelaran dia. Nama dia adalah Abdullah ibn Uthman. Abdan riwayatkan hadis ni sampai kepada siapa? Kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun asbara ala adhan sami'ahu min Allah." Tidak ada seorang pun yang lebih penyabar. Dalam ni pun terjemah lebih penyabar. Sedangkan kalau kita kata sabar ni sifat makhluk kan, dia suppress, dia tekan diri dia. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala sifat sabar, dan salah satu daripada nama Allah ialah sabur, betul tak? Cuma orang kata sabur ni datang dalam Asmaul Husna yang 99 yang disebut dalam riwayat Tirmizi itu, tapi dengan sanad yang dhaif. Memang sebut dalam hadis 99 tetapi kira satu-satu macam mana?
dia punya Asmaul Husna yang kita selalu hafal tu, nas'aluka ya man huwallah tu kan, iaitu memang disebut dalam satu riwayat dalam Tirmizi tetapi dengan sanad yang dhaif, tetapi dalam tu ada perkataan sabur tak, itu kena cek. Jadi sabar ni tuan-tuan, kita pun terjemah. Sebab tu saya kata tadi, dalam bab infial, benda yang melibatkan emosi, kalau melibatkan manusia, orang tak ada masalah sangat kalau kita terjemah guna perkataan yang agak literal. Nampak tak? Allah marah, Allah sayang, Allah redha, Allah suka. Kita sebagai orang ajam ni, orang yang tidak berbahasa Arab ni, ataupun hatta orang Arab yang tidak mengaji ilmu kalam tinggi-tinggi ni, dia tak ada masalah benda tu. Sebab dia tahu sabarnya Allah tak sama dengan sabarnya makhluk. Kalau tak, tuan-tuan nak guna perkataan apa kat sini? Mereka takwil sabar di sini ialah Allah SWT melewatkan hukuman. Dia kata sabar di sini ialah melewatkan hukuman. Allah tinggal untuk hukum sekarang. Itu maksud dia. Jadi dia kembalikan benda itu kepada apa? Sifat kudrah dan juga iradah Allah SWT lah sekali. Tapi kita terjemah, tak ada orang yang lebih penyabar daripada Allah SWT. Apabila mendengar satu-satu benda yang mana tidak disukai, tidak ada satu orang yang lebih penyabar daripada Allah SWT apabila mendengar sesuatu benda yang tidak disukai oleh si pendengar. Allah dengar, orang kata benda yang Allah tak suka. Nampak tak tuan-tuan? Yad'una lahu al-walad ataupun yad'una lahu al-walad. Mereka mendakwa Allah Subhanahu Wa Taala ni ada anak. Tapi dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengazab mereka. Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan mereka, bukan yu'afihim, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesihatan kepada mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki kepada mereka. Nampak tak? Kita pun selalu kan bayan maha penyabarnya Allah, betapa sabarnya Allah. Daripada hadis ni lah tuan-tuan, dalam keadaan manusia mensyirikkan Allah, dalam keadaan manusia memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah pelihara. Saya dengar Maulana Sulaiman Kettani hafizahullah dalam satu bayan, dia kata, kita kan kalau naik kapal terbang kan, lagi kaya kapal terbang tu, lagi besar maksiat berlaku dalam kapal terbang tu. Lagi business class, lagi first class, lagi banyak maksiat yang kita buat dalam kapal terbang tu. Tuan-tuan, arak dihidangkan. Cuba tuan-tuan bayang, tinggi di sana, tinggi di langit, arak dihidangkan, manusia memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kapal terbang yang mana bergerak dengan peliharaan Allah. Kalau dulu wal fulku tajri, macam mana? Saya pun ingat ayat dia, yang mana perahu yang kami nusjih, yang mana kami luncurkan perahu tersebut di atas air. Nampak tak? Allah Ta'ala jaga pergerakan. Dalam keadaan manusia memaksiati Allah di langit sana, Allah kalau dia nak tuan-tuan, dia hempas macam tu je. Betul tak? Kalau nak kira tak penyabarnya Allah Subhanahu Wa Taala dimaksiati, Allah boleh hempas macam tu. Tapi tak, Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang dan ruang kepada manusia untuk bertaubat. Allah jaga elok-elok kapal terbang tu bergerak dalam keadaan manusia mensyirikkan Allah, dalam keadaan manusia memaksiati Allah, langgar perintah Allah, Allah Taala jaga. Yu'afihim, Allah Subhanahu Wa Taala bagi keselamatan pada mereka, Allah bagi kesihatan pada mereka, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara mereka daripada mara bahaya. Wa yarzuquhum, dan Allah SWT memberi rezeki kepada mereka. Nampak tak tuan-tuan? Wa bihi babu qaulillahi ta'ala, saya niat kitab tauhid ada 56, 57, 58 bab gitu lah. Saya buat mutalaah sampai bab yang ke-15, 16. Jadi harapnya hari ni sampailah bab ke-15. Kalau tak sampai tuan-tuan kena tunggu lepas asar. Babu qaulillahi ta'ala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Bab berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui perkara yang ghaib, yang tersembunyi daripada pengetahuan kita, daripada pandangan mata kita. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzahirkan, tidak membuka ilmu ghaib ini kepada sesiapa pun. Cuma ada sambungan di belakang, illa man irtada min rasulin, betul tak? Kecuali orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin buka di kalangan para nabi. Jadi secara umumnya nabi tidak tahu perkara ghaib kecuali berdasarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Dalam ayat yang lain, wa innallaha indahu ilmus sa'ah,
Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya padanya sahaja ilmu berkaitan bila akan berlakunya hari kiamat. Orang lain tak tahu. Wa anzalahu bi'ilmih. Dan Allah SWT telah turunkan hu tu, dhamir hu tu, kata ganti diri hu tu, tak bagi tahulah apa yang diturunkan. Cumanya Allah turunkan benda tu, kena tengok kitab tafsir lah apa yang diturunkan tu. Cuma di sini dia kata bi'ilmihi, dengan ilmunya. Hak ni yang jadi tempat bergaduh dengan Mu'tazilah tu. Dia tak kata Allah Ta'ala tu jahil. Mu'tazilah tak kata Allah jahil. Dia kata Mu'tazilah kata Allah ya'lamu bidhatih. Allah SWT tahu dengan zat dia, bukan dengan ilmu. Yang kita bahas panjang lebar tadi. Jadi ayat-ayat ini yang bi'ilmihi ni menjadi satu benda yang agak kuat dalil bagi ahli sunnah, iaitu Allah Ta'ala ada ilmu. Ya'lamu bi'ilmin. Allah tahu dengan ilmu. Dan ilmu ini sifatun qa'imatun bidzat, satu sifat yang mana berdiri dengan zat. Macam mana? Dia bukanlah zat, tetapi dia bukan zat. Sebagaimana saya bagi tahu tadi tu kan. Jadi tuan-tuan, wa anzalahu bi'ilmihi, Allah Ta'ala turunkan dengan ilmunya. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi. Apa yang dikandungkan oleh satu orang perempuan, apa yang dilahirkan oleh satu orang perempuan adalah dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dikembalikan ilmu berkaitan bila hari kiamat akan berlaku. Maksudnya bila orang tanya bila hari kiamat, wallahu a'lam. Itu maksud ayat ni. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kepada Allah lah dikembalikan ilmu berkaitan dengan hari kiamat. Qala Yahya bin Ziyad Al-Farra, ni satu orang ulama nahwu, dia kata adh-dhahiru ala kulli syai'in ilma wal batinu ala kulli syai'in ilma. Hak ni saya tak berapa faham, jadi saya tak nak baca. Kena mengaku kita tak faham tuan-tuan. Sebab banyak sangat dia punya tafsiran dalam kitab-kitab syarah. Jadi saya tak tahu. Allah yang zahir, apa maksud dia? Allah yang batin, apa maksud dia? Tuan-tuan, Allah yang zahir, Allah yang batin, apa maksud dia? Bukan nama Allah ke? Al-Zahirul Batin ni bukan nama Allah kan? Nama Allah kan? Apa maksud dia? Ini kata-kata siapa ni? Yahya ibn Ziyad Al-Farra. Dia kata yang menguasai ke atas segala sesuatu dengan ilmunya. Wal batin ala kulli syai'in. Saya tak boleh nak terjemah apa maksud wal batin ala kulli syai' dengan ilmunya. Kemudian Qastalani dia bawa pelbagai syarah. Dia kata waqala ghairu, ay selain daripada Al-Farra, dia kata adh-dhahir ay al-jali wujuduhu bi ayatihi al-bahirah fi ardihi wa samaihi. Iaitu yang jelas akan kewujudannya. Bukan jelas kewujudannya kita nampak dengan mata kita, tak. Wujudnya Allah tu jelas. Berdasarkan apa tuan-tuan? Berdasarkan tanda-tanda kekuasaannya, ciptaannya di langit dan juga di bumi. Wal batin al-muhtajib kunhu dhatihi an nazar al-aqli bi hujubi kibriyaihi atau bi hujubi kibriyaihi, iaitu satu zat yang mana menutupi zatnya daripada tercapai oleh akal. Ini antara maksud-maksud yang disebut. Maksud senang cerita tuan-tuan, kita tak boleh faham Allah Ta'ala ni. Bila dia kata al-batin, itu yang tersembunyi ataupun yang tertutup, yang terhijab. Wallahu a'lam. Wa bi qala hadatsana Khalid bin Makhlad qala hadatsana Sulaiman bin Bilal qala hadatsana Abdullah bin Dinar an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah la ya'lamu ma taghidul arham illa Allah wa la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah wa la ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illa Allah wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illa Allah wa la ya'lamu mata taqumus sa'atu illa Allah. Jadi tuan-tuan, hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci-kunci bagi ilmu ghaib, bagi ghaib, perkara yang ghaib yang manusia tak ketahui, ada 5. Yang pertama, ni kunci ghaib tu macam satu khazanah yang begitu luas dan besar yang tidak diketahui. Kunci dia 5 benda. Kunci ni kita tak faham. Nampak tak? Apatah lagi khazanah yang selain daripada itu, lagi kita tak tahu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak ni daripada surah Luqman tu kan, yang akhir, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham tu, sampai akhir ayat tu. Di sini 5 perkara yang tidak diketahui pada asalnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lepas tu Allah bagi tahu kepada hamba-hambanya, malaikat-malaikatnya, itu cerita lain lah. Tetapi secara asasnya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui. La ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui apa yang dikurangkan di dalam rahim. Tafsiran banyaklah dikurangkan di dalam rahim ni. Contohnya, anak tu cacat ke sempurna, anak tu seorang ke 2 orang ke 3 orang, kita tak tahu. Dia akan dikandungkan 9 bulan ataupun kurang ataupun lebih. Jadi benda-benda ini berkaitan dengan rahim di dalam ni, apa yang berlaku tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taghidu ay tunqisu, mengurangkan. La ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dikurangkan oleh rahim di dalam perut tu, berkaitan dengan anak ni tuan-tuan, kehamilan, keguguran dan seumpamanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Wala ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada seorang pun yang akan tahu apa yang berlaku esok kecuali Allah. Kalau esok pun kita tak tahu, apatah lagi masa-masa yang akan datang. Dalam ayat Quran, wala tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satu orang pun yang mana dia tahu apa yang dia akan buat esok. Kita ni tuan-tuan, kita lebih tahu tentang diri kita sepatutnya, betul tak? Kita tak boleh buat kesimpulan pun apa yang kita akan buat esok. Berapa ramai tuan-tuan kehidupan kita rancang, menyerancang, esok jadi benda lain. Betul tak? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Kita ni manusia yang paling dekat dengan diri kita. Kita yang rancang, kita yang takbir. Itu kita tak tahu apa akan berlaku esok. Sebab tu kalau orang tanya banyak, jawab je wallahu a'lam. Nampak tak? Esok gimana? Wallahu a'lam. Esok makan apa? Wallahu a'lam. Tapi kalau mak kita tanya esok nak makan apa, janganlah jawab wallahu a'lam. Kan mak kita kan, malam ni nak tidur, esok tanya dah esok nak sarapan apa, esok nak makan tengah hari apa, sebab dia nak buat preparation. Kita jangan jawab wallahu a'lam. Cakap je lah apa yang senang. Nampak tak? Wala ya'lam ma fi ghadin illallah. Tidak tahu apa yang berlaku esok. Esok ni masih yang paling dekat dengan kita. Itu kita tak tahu. Hanya Allah SWT saja yang tahu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bila akan datangnya hujan kecuali Allah. Budak Jordan dia tunggu salji kan. Ya Allah, kalau musim sejuk tu tiap-tiap hari ada fokus. Minggu depan salji. Kempunan kononnya. Tak turun-turun juga. Tengok turun salji bulan 6. Siapa boleh bagi tahu? Turun hujan lebat sampai banjir bulan 5, bulan 6. Siapa boleh tahu? Yang waktu musim sepatutnya turun, tak turun. Turun musim yang tidak dijangka-jangka. Tak ada satu orang pun yang tahu bila akan turunnya hujan kecuali Allah. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu dia akan mati di mana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam setengah riwayat kata, bila Allah putuskan seseorang itu mati di satu tempat, Allah Subhanahu wa taala akan sediakan sebab untuk dia pergi ke tempat tersebut. Conference ke, pergi umrah ke, apa ke. Dan tidak akan tahu bila berlakunya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak tuan-tuan? Cuma ada je lah malaikat-malaikat yang Allah bagi tahu. Contohnya bila 4 bulan di dalam kandungan, Allah SWT hantar malaikat kan untuk tulis ajal dia, rezeki dia. Itu tahu, tapi bukan tahu tu sebab dia tahu dengan sendirinya. Allah bagi tahu. Sebagaimana dalam ayat yang Imam Bukhari rahmatullahi alaihi bawa tadi, alimul ghaib, dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang ghaib daripada pandangan manusia. Ghaibnya pada pandangan manusia, pada pandangan sebahagian makhluk. Tetapi benda itu bukan ghaib pada Allah SWT. Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Ta'ala tidak zahirkan benda ghaib tersebut kepada sesiapa pun. Cuma Allah Ta'ala kata illa man irtada mir rasul, kecuali orang yang mana Allah SWT inginkan di kalangan rasul. Dalam kitab syarah timbullah panjang. Zamakhsyari kata tak ada karamat. Sebab tak ada karamah bagi awliya. Sebab dalam ni illa man irtada mir rasulin. Allah SWT bagi tahu benda ghaib ni kepada rasul sahaja. Jadi tak adalah karamat wali. Benda tu dibahas panjang lebar dalam kitab-kitab syarah, saya tak berniat untuk bahaskan di sini.
وابي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: من حدثك ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. Sufyan di sini siapa tuan-tuan? Sufyan Ats-Tsauri nak? Sufyan Ats-Tsauri. Aisyah radhiyallahu anha kata, siapa yang memberitahu engkau bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lihat Tuhannya pada malam Mi'raj, maka dia telah berdusta. Ini ijtihad daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sebab ada sahabat yang lain berpendapat Nabi SAW melihat Tuhannya pada malam Mi'raj. Yang mana betul antara dua pendapat ni wallahu alam. Tapi bila penting Aisyah dia berpegang kepada ayat ini, la tudrikuhul absar. Tidak ada mata yang mana boleh menyeluruhi melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan maksud idrak ni maksud boleh menyeluruhi, tengok dengan mata kasar tu nampak HD 4K tu kalau kita guna istilah zaman sekarang. Tidak ada yang begitu. Tetapi tuan-tuan, dia tidaklah menafikan boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam hadis Nabi SAW kata, kamu akan tengok Tuhan kamu sebagaimana kamu lihat bulan pada malam bulan purnama. La tudaruna fi ru'yatiha. Tidak ada sebarang masalah kamu nak melihat bulan itu dengan jelas. Bukan Allah tu macam bulan, tapi nak bagi tahu kita boleh nampak dengan jelas bulan pada malam bulan purnama. Begitulah juga kita boleh nampak Allah SWT dengan jelas pada hari kiamat. Nampak tak tuan-tuan? Jadi la tudrikuhul absar bukan maksud ini antara dalil Mu'tazilah, bukan Aisyah Mu'tazilah. Tetapi antara dalil yang Aisyah guna, Mu'tazilah kata Allah tidak boleh dilihat. Tetapi maksud ayat ini di sisi para ulama ialah tidak ada satu orang pun yang boleh melihat Allah Ta'ala ala wajhil idrak wal ihatah. Maksud boleh tengok sampai tahu. Kalau ikut makhluk boleh tengok liang pori-pori dia tu ada berapa. Nampak tak? Jerawat hitam tu ada berapa. Itu maksud ayat ini. Itu memang mustahil akan berlaku walaupun kita boleh tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak tuan-tuan? Dan boleh lihat Allah disabitkan oleh ahli sunnah, Asy'ariyah sendiri, Maturidiyah sendiri, Mu'tazilah kata tak boleh. Kita kata boleh. Lagu mana boleh tengok tu wallahu alam, kena masuk syurga dululah tuan-tuan. Sekarang kita beriman, kita boleh lihat Allah pada hari kiamat. Allah SWT yura yaumal qiyamah. Allah boleh dilihat pada hari kiamat dengan cara yang Allah SWT tentukan. Dan tengok adalah dengan mata kasar. Bukan satu benda yang dinamakan sebagai pencerahan dalam hati. Tidak. Tengok dengan basar, dengan mata kasar. Bukan dengan basirah, bukan dengan hati. Itu tak dinamakan lihat. Itu ialah pencerahan. Nampak tak tuan-tuan? Sebab ada orang takwil, lihat itu ialah dengan pencerahan hati. Kita boleh tengok dengan mata kasar, insya-Allah. Satu nikmat yang besar dalam syurga yang Allah SWT bagi, yang paling besar ialah dapat melihat wajah Allah SWT. Nampak tak tuan-tuan? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesiapa yang mana memberitahu kepada engkau bahawasanya Nabi Muhammad SAW, sini dia sebut annahu, sesungguhnya dia, tapi tak sebut Nabi Muhammad ke siapa. Tapi dalam riwayat-riwayat yang lain merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, bahawa Nabi Muhammad SAW mengetahui perkara yang gaib, maka dia telah berdusta. Sebab ada golongan sufi yang sebahagian mendakwa tidak sempurna kenabian, nubuwah, kalau Nabi Muhammad SAW tidak tahu perkara gaib keseluruhan. Jadi mereka mendakwa, dia kata Allah Ta'ala sebelum mati Nabi Muhammad SAW telah memberitahu, telah membuka seluruh pintu ilmu gaib kepada Nabi SAW. Dia punya dalil tak tahu daripada mana. Cumanya bagi kita, kalau dia dakwa macam tu pun okey lagi, selagi mana dia kata Allah yang buka pintu. Faham tak? Kalau dia kata Nabi tahu dengan sendiri, hak tu yang nak jadi geng-geng Allah tu Muhammad tu Allah tu. Kita tak nak yang macam tu tuan-tuan. Wa man haddatsaka annahu ya'lamul ghaiba faqad kadzab. Siapa yang mana memberitahu kepada engkau bahwasanya baginda Nabi SAW mengetahui perkara gaib, maka dia telah berdusta. Wa huwa yaqul, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, la ya'lamul ghaiba illallah. Ataupun sedangkan Nabi SAW telah bersabda, tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jelas kan? Bab qaulillahi ta'ala assalamul mu'min. Bab firman Allah SWT assalam. Assalam ni nama Allah SWT dan di dalamnya ada sifat Allah SWT, iaitu keselamatan ataupun memberi keselamatan. Jadi assalam ialah Allah SWT yang mana selamat daripada segala kekurangan, aib, kekurangan. Selamat daripada segala kekurangan, benda-benda yang tak elok, kesakitan, kecacatan dan seumpamanya, selamat. Dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana memberi keselamatan kepada makhluk-makhluk dia. Nampak tak? Al-mu'min ialah orang yang tak takut pada siapa-siapa dan dalam masa sama dia memberi keamanan kepada orang lain. Cuma kalau tuan-tuan tengok dalam kitab syarah berkaitan dengan tafsiran nama-nama Allah ni, biasanya akan ada banyak pendapat lah. Jadi saya bagi kesimpulan yang mudah-mudah je pada tuan-tuan. Jadi Allah SWT nama dia ialah As-Salam dan juga Al-Mu'min. Ini penghujung surah Hasyr ni kan, juzuk 28 tu Allah Ta'ala sebut nama-nama dia. Dan nama ini merujuk kepada zat dan dalam masa yang sama nama ini merujuk kepada sifat Allah. Sama ada sifat zat ataupun sifat fa'il itu cerita lain. Yang paling penting merujuk kepada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Mughirah قال حدثنا شقيق ابن سلمة قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنقول السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Apa ya? Asar? Berapa minit lagi asar? Ha? 20 minit lagi? Lambat asar sini. Oh, Masya Allah. Jadi, tuan-tuan, Abdullah di sinilah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata kami salat di belakang Nabi SAW. Kemudian kami kata assalamu ala Allah. Kami sebut assalamu ala Allah. Assalamu ala Allah ni lebih kepada doa supaya selamat daripada kekurangan, daripada kesakitan, daripada aib. Jadi benda ni tak baguslah, tak sesuai lah pada Allah. Sebab Allah Ta'ala mana pernah ada kesakitan, kekurangan, aib dan seumpamanya, kecacatan, tak pernah ada. Nampak tak? Jadi tak sesuai sebut assalamu ala Allah. Sebab assalam ni ialah macam satu doa supaya Allah ni selamat. Nampak tak? Nabi SAW berkata innallaha huwas salam. Tak tahulah Nabi cakap lepas solat ke Nabi betulkan pada waktu tu ke terus, kami tak tahu. Dalam syarah dia kata selepas habis solat. Nabi SAW kata innallaha huwas salam. Dialah Allah SWT yang maha suci daripada segala kekurangan, kecacatan. Jadi tak perlulah kamu nak kata assalamu ala Allah, selamat bagi Allah. Memang Allah yang selamat, memang Allah selamat pun. Bahkan dia yang memberi keselamatan kepada makhluk-makhluknya. Tetapi ucaplah at-tahiyyatu lillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. As-salawat tayyibat, as-salawat wat tayyibat. As-salawat di situ apa maksud dia tuan-tuan? Solat-solat yang ditunaikan oleh umat manusia adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana di dalam salat tu perbuatan, percakapan adalah semuanya untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Wat tayyibat, iaitu ucapan-ucapan yang baik adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Pujaan, pujian ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak ada masalah. Tetapi kalau sebut assalam, semoga Allah SWT selamat daripada, kalau kita terjemah tu macam doa, semoga Allah SWT selamat daripada kecacatan dan sebagainya, benda tu tak patut. Sebab memang Allah Ta'ala tak pernah cacat, tak pernah apa pun. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan ke atas engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah ke atas engkau, dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas engkau. Ini doa untuk Nabi.
Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, keselamatan ke atas kami dan juga ke atas hamba-hamba Allah yang salihin. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa baginda Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan juga pesuruhnya. Jadi sini perkataan apa tuan-tuan? Assalam. Jadi Imam Bukhari rahmatullahi sabitkan nama Allah Assalam dan juga nama Allah Al-Mu'min. Cumanya perkataan Al-Mu'min tu datang celah mana tuan-tuan? Dalam ayat Al-Mu'min, tetapi dalam hadis tak ada sebut Al-Mu'min pun. Oh tuan-tuan, adakah perkataan Al-Mu'min dalam hadis? Tak ada kan? Tetapi tarjamah bab, tajuk Imam Bukhari letak ada perkataan Al-Mu'min. Jadi nak tak nak memang kita kena cari dia punya taujih daripada para ulama. Antara benda yang disebut ialah Imam Bukhari rahmatullahi alaih, dia sebut Assalamul Mu'min ni, dalam setengah riwayat dia sebut Assalamul Mu'minul Muhaimin. Sebenarnya ini sebagai contoh isyarat kepada ayat-ayat yang terakhir daripada suratul Hasyr yang juzuk 28 tu. Kemudian ini semua isyarat kepada apa tuan-tuan? Kepada sabitnya al-asmaul husna bagi Allah SWT. Sebab Jahmiyah dia kata Allah Ta'ala tak ada nama, tak ada sifat. Nampak tak? Dia ada zat satu je. Jadi ini semua adalah untuk rad, untuk kritik ataupun untuk batalkan akidah Jahmiyah yang menafikan nama-nama yang baik bagi Allah SWT dan juga sifat-sifat yang baik bagi Allah SWT. Jadi Assalamul Mu'min Al-Muhaimin tu hanyalah sebagai isyarat daripada Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Cuma hadis yang dia bawa perkataan assalam sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Bab qaulillahi ta'ala malikin nas fihi Ibnu Umar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca maliki an-nas tak? Ke malikin nas? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, tak? Baca pendek. Malikin nas itu pemilik bagi manusia, raja, penguasa bagi manusia. Malikin nas. Fihi Ibnu Umar, berkaitan dengan ini ada riwayat daripada Ibnu Umar yang akan datang selepas 12 bab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi isi kandungan riwayat Ibnu Umar ni sama je dengan riwayat Abu Hurairah yang akan disebut selepas ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik manusia pada hari kiamat. Even di dunia ni pun Malikin Nas, pemilik, penguasa, raja bagi seluruh alam pun. Tetapi biasanya akan disebut satu kumpulan makhluk yang paling mulia, iaitu manusia lah, yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal ibadat, dengan iman dan seumpamanya. Nampak tak tuan-tuan? Jadi disebutlah manusia sebab dia lah makhluk yang paling mulia. Berlaku khilaf lah, adakah dia lebih mulia daripada malaikat? Itu cerita lain lah. Dalam kitab-kitab syarah dia cerita panjang lah. Tetapi yang masyhurnya, para Nabi memang lebih mulia daripada malaikat, itu confirm. Kemudian berlaku khilaf antara malaikat dengan manusia yang biasa. Ada yang kata manusia lebih mulia daripada malaikat sebab manusia dia ada taklif. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ni mereka tidak memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang mereka dicipta macam tu. Jadi dari satu sudut tu memang manusia lah mulia sebab manusia ni ada ujian dalam kehidupan dia. Ada yang kata macam tu, ada yang kata manusia yang beriman bertakwa lebih mulia daripada malaikat. Bukan semua manusia lebih mulia daripada malaikat. Cerita panjang. Tetapi secara umumnya kenapa disebut An-Nas? Allah menguasai manusia bukan kerana Allah tidak menguasai benda lain. Tidak. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin, adalah Tuhan bagi seluruh alam, yang kita nampak, kita tak nampak. Cuma di sini disebutkan
penguasa, raja bagi manusia. Sebab manusia yang paling mulia, dan satu lagi manusia adalah makhluk yang mana ditaklifkan dengan bebanan untuk beriman dan juga untuk beramal. Nampak tak? Dan akan terzahir pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia ialah pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Babu qaulillahi ta'ala Malikin Nas fihi Ibnu Umar anin Nabi SAW. Ada riwayat Ibnu Umar berkaitan dengan Malikin Nas, yang mana riwayat ini akan datang nanti, tetapi dia sebenarnya sama je isinya dengan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini. Wa bi qala hadatsana Ahmad bin Salih qala hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaqbidu Allahu al-ardha yawm al-qiyamah wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi thumma yaqul ana al-maliku ayna mulukul ard. Wa qala Syu'aib wa Zubaydi wa Ibn Musafir wa Ishaq bin Yahya an Az-Zuhri an Abi Salamah. Ini yang saya bagi tahu dalam sesi yang pertama tadi. Imam Bukhari rahmatullahi alaih kritikkan kepada beliau, kadang-kadang bawa dah hadis melalui jalur yang sahih, tetapi dia sebut juga jalur yang lain. Tetapi mungkin jalur itu pada Imam Bukhari dua-duanya betul, tetapi pada orang lain yang kritik dia kata salah satu jalur tak betul, salah. Jadi kenapa perlu dibawa jalur tersebut? Ala kullin dia tidak mencacatkan matan hadis tersebut. Daripada riwayat ini Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan menggenggam bumi ini. Kita tengok terjemahan dalam bahasa Melayu. Sebab ni kan kita bagi tahu antara tempat-tempat yang akan besar perselisihan dia apabila ia melibatkan perbuatan yang mana macam ada jisim, ada anggota. Betul tak? Dia kata Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat langit dengan tangan kanannya. Tapi dalam tu dia buat kurungan kekuasaannya. Jadi yang pengasih, penyayang apa semua tu tak ada kurungan-kurungan sebelum ni. Yang ni ada kurungan. Sebab kita dah bagi tahu tadi kan, sifat zat yang mana ada macam beranggota, Asy'ariyah confirm dia akan takwil sekuat mungkin. Ataupun sifat perbuatan, sifat fa'il yang mana boleh nampak adanya bentuk jisim anggota, akan ditakwil sekuat mungkin. Jadi sekarang yaqbidullah al-ardha yawmal qiyamah. Pada hari kiamat Allah SWT akan genggam bumi dan Allah SWT akan lipat langit. Bila tuan-tuan? Pada hari kiamat. Adakah hari ini? Kalau ikut kekuasaan, memanglah Allah SWT berkuasa kepada bumi dan langit daripada dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat pun. Jadi apa faedah yaqbidullahu al-ardha yawmal qiyamah tu? Kalau kita tanya, tapi kita tak nak bersembang panjang lah. Jadi sebab tu ahli sunnah kata sifat qabad, perbuatan yang Allah buat sebelum ni Allah tak buat macam ni. Jadi pada mereka kata ni tak buat, kemudian buat benda tu baru. Nampak tak? Jadi mereka takwil kepada sifat kudrah dan juga iradah. Biasanya mereka akan takwil kepada, mereka tak tolak hadis, mereka akan takwil kepada kudrah dan juga iradah. Tetapi ahli sunnah Athariyah, Hanabilah mereka tak nak macam tu. Jadi kita sabitkan sifat qabad, tay, lipat, genggam dengan cara yang layak bagi Allah. Biyaminihi, Allah SWT akan genggam bumi pada hari kiamat dan akan lipat langit, iaitu pada hari kiamat juga, dengan tangan kanan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sini disebut tangan kanan, kemudian kurungan kekuasaan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, Allah SWT berfirman, Anal Malik, akulah raja. Aina mulukul ard, di manakah raja-raja bumi? Dalam riwayat, saya tak ingat riwayat itu betul ke tak betul, tetapi untuk satu tempoh yang begitu lama, 40,000 tahun mungkin, berdasarkan apa yang saya baca, tapi tak tahulah betul ke tak, tidak ada satu desiran angin pun kedengaran. Sebab makhluk semua mati dah tuan-tuan. Jadi pada waktu tersebut, Allah, ini Ibn Hajar sebut dalam syarah dia, sabitkan Allah SWT bercakap. Pada hari Allah tak bercakap, Allah Ta'ala bercakap dengan benda yang Allah Ta'ala tak pernah cakap sebelum ni. Mensabitkan sifat. Ibn Hajar ke siapa? Saya ni bila kita baca banyak sangat, sampai, bukanlah baca banyak sangat, tapi sampai kita dah terlupa kita baca kat mana benda ni. Mungkin tuan-tuan boleh cek. Pada hari tersebut Allah SWT tanya dan Allah sendiri yang jawab.
dengan suara yang didengari. Oh, ni orang taksiat ni, suara-suara didengari ni. Sebab untuk zahirkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah raja dan pemilik mutlak bagi seluruh alam ini selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak tuan-tuan? Dia kata anal malik, akulah raja. Aina mulukul ard? Di manakah raja-raja yang ada di bumi? 40,000 tahun berdasarkan apa yang saya baca, tidak ada walaupun satu desiran angin, tidak ada satu jawapan. Allah tanya diri dia dan Allah sendiri yang jawab dengan suara yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak tuan-tuan? Jadi dalam ni Anal Malik, perkataan Anal Malik ni wujud. Caloh, oh ni hadis-hadis lagu ni kalau Mu'tazilah dengar pada zaman tu tuan-tuan, memang gelepar nak marah lah. Tapi pak dia akan tolak lah. Dia kata ni mana boleh khabar ahad. Khabar ahad ni hadis yang mana diriwayatkan oleh bilangan yang tidak ramai. Tak yakin, mungkin perawi salah lah yang dia riwayat ni betul kalam Nabi ke tak. Jadi tuan-tuan, dalam riwayat ni Yunus ibnu Yazid al-Aili, dia riwayatkan daripada guru dia Az-Zuhri daripada Sa'id ibn al-Musayyib. Tetapi ada anak-anak murid dia yang lain, disebut sini Shu'aib ibn Abi Hamzah, Zubaidi ibn Musafir, Ishaq ibn Yahya, diriwayatkan daripada Az-Zuhri daripada Abi Salamah daripada Abu Hurairah. Kita dah bagi tahu pagi tadi kan. Babu qaulillahi ta'ala wa huwal azizul hakim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, walillahil izzatu walirasulihi wa man halafa bi'izzatillah wa sifatihi. Bab berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia Allah Subhanahu Wa Taala yang maha perkasa dan maha bijaksana. Maha suci engkau subhana rabbika, maha suci Tuhan engkau, Tuhan yang memiliki kemuliaan, suci daripada apa yang mereka sifatkan, iaitu daripada kekurangan dan kecacatan. Dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala ialah kemuliaan, dan bagi Rasulnya sifat izzah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man halafa bi'izzatillah wa sifatihi, dan bab berkaitan dengan sesiapa yang mana dia bersumpah dengan sifat Allah, iaitu sifat izzah di sini, dan juga sifat-sifat Allah yang lain, maka adakah sumpah itu dikira ataupun tidak? Sebab dalam hadis, man kana halifan falyahlif billah, siapa yang mana dia nak bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana bukan makhluk, au yaskut, ataupun dia senyap. Hadis Umar radhiyallahu anhu. Jadi sekarang kalau bersumpah dengan sifat Allah, dikira tak sumpah tu? Dia buat dosa ke tak? Dia tak berdosa lah, sebab sifat Allah bukan makhluk. Betul tak? Sifat Allah bukan makhluk. Jadi siapa yang mana bersumpah dengan sifat Allah, contoh dia kata wa izzatik, dan demi kemuliaan engkau, jadi dia telah dikira sebagai bersumpah, dan sumpah dia telah berlaku. Nampak tak tuan-tuan? Dan benda ini adalah dibenarkan oleh syarak, sebab sifat Allah bukan makhluk. Yang Allah larang, yang Nabi larang ialah bersumpah dengan makhluk. Sebab tu tak boleh nak bersumpah dengan Kaabah ke, nak bersumpah dengan Nabi ke, tak boleh, sebab dia makhluk. Tetapi bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat Allah boleh. Wallahi wa billahi warrahman wa rabbil Kaabah, demi Tuhan Kaabah, wa izzatik. Benda ni boleh, dia akan dibawa dalil-dalil selepas ini. Banyak dalil-dalil yang dibawa tuan-tuan. Ada beberapa hadis di sini. Dua juga, tiga hadis juga ni. Kita habiskan yang ni lah dulu hari ni. Tuan-tuan balik rehat kan? Ke tak balik rehat? Ke tuan-tuan nak sambung lepas asar sikit? Ha? Oh ya, lama lek. Kan lagi makan laksa? Ha? Sambung? Sambung sikit lagi? Boleh sikit-sikit. Pukul 6. Wa qala Anas radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taqulu jahannam qat wa izzatik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akan datang. Ini dia bawa secara muallaq dulu. Jahannam pada hari kiamat akan berkata qat, ataupun dalam setengah riwayat qad, ataupun setengah bacaan dia kata qati, dia bunyi bagi bawah dia. Maksud dia apa tuan-tuan? Cukup. Wa izzatik, dan demi kemuliaan engkau ya Allah. Wa qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Baginda bersabda, yabqa rajulun bainal jannati wan nar wa huwa akhiru ahli an-nar dukhulan al-jannata. Fayaqulu rabbi isrif wajhi 'anil nar. La wa 'izzatika la as'aluka ghairaha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatkan Nabi SAW bersabda, tinggal satu orang lelaki antara syurga dan neraka. Dialah manusia yang paling akhir keluar daripada neraka dan paling lambat masuk syurga. Maka dia berkata, wahai Allah, palingkanlah wajahku daripada neraka. Dia kena bakar dah. Jadi sekarang dia antara syurga dan neraka. Dia kata, ya Allah, palingkanlah wajahku daripada neraka. Dan demi kemuliaan engkau. La di situ la apa tuan-tuan? La di situ la apa tuan-tuan? Saya rasa dia la takkid. Dia macam la uqsimu biyaumil qiyamah. Bukan tidak, tetapi maksudnya takkid. Iaitu sesungguhnya ya Allah, demi kemuliaan engkau, aku tidak akan minta daripada engkau kecuali ini. Iaitu palingkan muka aku daripada neraka. Kemudian minta dekat syurga. Kan hadis panjang lah sekali. Masuk syurga yang di hujung hadis tu disabitkan sifat ketawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun ketawa. Jadi tuan-tuan, qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla laka dzalika wa 'asharatu amsalih wa qala Ayyub wa 'izzatika la ghina bi an barakatik. Cuma dalam riwayat Abu Hurairah ni, dia akan dapat syurga sekali ganda syurga. Cuma dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri akan dapat 10 kali ganda syurga. Berlaku perbezaan riwayat di situ. Tapi itu tempat lainlah bahas dia. Cuma sekarang bersumpah dengan sifat Allah, iaitu izzatik. La wa izzatik. Nampak tak? Dan demi kemuliaan engkau, wahai Allah. Dan dalam ada riwayat daripada Ayyub, iaitu Nabi Ayyub alaihissalam, dia kata wa izzatika, dan demi kemuliaan engkau, wahai Allah, tidak ada kecukupan bagi aku daripada keberkatan. Maksudnya, aku tidak akan sekali-kali boleh berlepas diri daripada keberkatan engkau. Maksudnya, aku sentiasa berharap kepada keberkatan engkau. Nampak tak? Tak boleh independen daripada keberkatan engkau. Di sini dia kata, demi keagunganmu, aku sentiasa memerlukan keberkatan daripadamu. Iaitu, aku tidak boleh berlepas diri daripada keberkatanmu. Aku tak boleh independen daripada keberkatanmu. Semoga Allah SWT bagi taufik dan hidayat pada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar, untuk amal, untuk sampai. Jadi tuan-tuan nak sambung tak lepas asal ni? Siapa nak sambung angkat tangan? Oh, bergerak saya mu. Esoklah pula. InsyaAllah esok kita tak ada apa? Tak ada mukaddimah panjang-panjang dah. Yang paling penting, balik malam ni, susun balik maklumat-maklumat saya bagi tahu tadi, sebab dia berguna untuk, orang kata, hadis-hadis yang akan dibaca esok. Wallahu alam bissawab. Cumanya Ustaz Adi Akmal kita, dia suruh tanya 2 soalan. Sebab sepatutnya setiap satu sesi tu ada 1 soalan. Apa soalan nak kena tanya tuan-tuan? Dia suruh tanya soalan payah. Saya pula tak sediakan soalan. Nanti saya fikir malam nanti lah. Kita bagi esok sebab dah nak azan kan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah jumpa esok dalam pukul 9 pun boleh. Saya rasa tak ada masalah sangat. 9:30. 9 boleh? 9 boleh? Wah, pukul 9 boleh insyaAllah. Pukul 9 esok insyaAllah.